Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak cuba melakar graf kuadratik. Tajuk ni adalah penting sebab kita kena kuasai kenapa sebab dia ada dalam Maths, dia ada dalam AddMath. Dan dalam AddMath kita akan guna dalam tajuk-tajuk yang lain, iaitu contohnya macam kinematik gerak kalinya. Okey, jadi dekat sini saya akan tunjuk satu kaedah yang mungkin lain daripada kebiasaan. Dia sama je sebenarnya tapi cuma dunia step-step dia sedikit berbeza. Okey, langkah pertama kita keluarkan A, B dan C dan kita tengok bentuk dia. Okey. Kalau dia positif, dia senyum. Kalau A tu negatif, dia masam. Nombor 2, kita tekan EQN. EQN dalam kalkulator merujuk kepada pintasan X. Jika ada, kadang-kadang dia tak ada. Jadi kita buat paksi X. Kemudian kita buat, kita kira persamaan paksi simetri. Kita boleh guna rumus, yang ni rumus dia. Tapi kadang-kadang kita boleh guna logik akal je lah kalau nombor tu nombor bulat. Kemudian kita buat paksi Y dan kita lihat dan label pintasan Y kalau ada nilai C lah. Kita lihat nilai C. Nombor 5, kita cari nilai minimum ataupun maksimum dengan cara gantikan nilai X dalam Fx. Dan nombor 6, siap. Apa tu? Siap. Okey. Nombor 6, siap. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, ini contoh soalan yang pertama. Jadi, langkah pertama kita keluarkan A, 1, B, negatif 4, C sama dengan 3. Okey, tadi yang pertama tadi kita buat apa? Kalau dia senyum, kalau A positif, dia senyum. Okey, jadi sekarang saya terus buat lengkung dia. Okey, tolong praktis melukis lengkung ni, langkah lengkung ni smooth. Jangan lukis macam ni. Kita tak nak macam ni. Ya, ataupun kita tak nak macam ni. Kita nak biar dia macam tu. Okey, jangan terlalu bulat, jangan terlalu lonjong. Okay. Kemudian nombor 2, EQN. Jadi kita masuk dalam kalkulator. Okey, kita masukkan A1, B negatif 4, C 3. So, kita dapat X1 iaitu 1. So, kita dapat situ 1 dengan 3. Itu ialah pintasan X sebenarnya. EQN adalah pintasan X. Jadi, kita terus buat paksi X. Macam tu. Okey, ini paksi X. Sini 1, sini 3. Cikgu, kenapa sini 1, sini 3? Kenapa tak sini 3, sini 1? Itu ikut garis nombor je. Tak semestinya, tak patut tersalah label. Okey, nombor 3. Iaitu persamaan paksi simetri X sama dengan negatif B per 2A. Jadi kita masuk kat situ, negatif, kita punya B negatif 4 per 2 darab 1. Kita dapat X sama dengan negatif 2. X sama dengan 2. Jadi, itu kalau guna rumus. Boleh tak kalau kita nak tengok gambar daripada graf, kita kira daripada graf je? Boleh, sebab 1 ke 3 nombor bulat, tengah-tengahnya masih 2. Itu maksud saya, kita guna logik daripada graf sahaja. Kalau tak, kalau nombornya perpuluhan, kita gunakan rumus lah. Jadi sekarang ni kita buat garis putus-putus. Guna pembaris ya. Okey. Nombor 4. Paksi Y. Logik saja. Kalau sini 2 ke 1, paksi Y mesti X ni kosong. Dekat sini lah paksi X. Jadi kita buat garis tegak je. Okey. Ini paksi Y. Okey, kita pendekkan sikit ni. Oh, silap. Saya pendekkan. Okey. Okey, sekarang ni tadi paksi Y dan pintasan Y. Dia punya C berapa sini? C 3. Maksudnya apa? Pintasan Y nya 3. C adalah pintasan Y. Okey, sini kosong. Jadi kita nak tahu last kali nombor 5, iaitu nilai minimum lah, sebab sini dia senyum. Jadi nilai minimum, nilai Y yang paling rendah. Jadi apabila X2, berapakah nilai Y? Jadi kita masuk saja dalam fungsi F2 sama dengan 2 kuasa 2 tolak 4 darab 2 tambah 3. Jadi kita dapat 4 tolak 8 tambah 3 dapat negatif 1. Okey, so negatif 1.
Siaplah graf kita dan jangan lupa tulis nama graf fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Ya, bila dah siap, tulis nama graf. Itulah kaedahnya sebenarnya. Kita tengok contoh yang kedua. Okey. Ini contoh dalam kinematik gerak linear. Dia bagi V. V adalah hal laju, T adalah masa. Tapi dia bagi julat 0 sampai 5 saat. Maksudnya, kita lakar daripada 0 sampai 5 saja. Tapi untuk permulaan kita lakar je sepanjang yang mungkin. Jadi, yang pertama, kita keluarkan A sama dengan negatif 1. B sama dengan 2. C sama dengan 15. Dan kita dah nampak dah, C ni pitasan Y. A, negatif 1. Okey, masam. Kita lukis grafnya masam. Macam mana nak buat ya? Okey, kita buat masam. Macam tu. Okey. Nombor 2, EQN. EQN kita masuk dalam kalkulator. Negatif 1, 2 dan 15. Okey, kita dapat 5, satu lagi, negatif 3. Okey, kita buat paksi X. Okey, sini negatif 3, sini 5. Okey, sekarang ni kita nak tahu tengah-tengah ni berapa, iaitu persamaan paksi simetri. Okey, jadi kalau kita guna logik, okey, katalah kita gunakan rumus ya, negatif X sama dengan negatif B per 2A. B negatif 2 per 2 darab negatif 1. Jadi kita dapat X sama dengan negatif-negatif positif 2 bahagi 2, 1. Jadi maksudnya sini 1. Okey, sini 1 positif. Jadi maksudnya kosong dekat sini. Ini paksi Y. Sini kosong. Kalau kita nak guna logik, daripada negatif 3 sampai 5 adalah 8 unit. 8 unit bahagi 2, 4. Jadi 1 sampai 5 adalah 4 unit. Itu maksudnya kena guna logik lah. Kemudian kita nampak sini, kita dah buat paksi Y, sini adalah 15. Sebab apa? Inilah pintasan Y. Apa lagi tak buat lagi? Okey, ni maksimum ni. Okey, maksimum tu. Jadi kita masukkan F1. Oh, bukan F1 ya. Dia V sama dengan negatif 1 kuasa 2 tambah 2 darab 1 tambah 15. Jadi dekat situ negatif 1 tambah 2. Negatif 1 kan kurungkan ya. Okey, tambah 15. Jadi kita dapat V16. Sebab tu dia macam sikit je pendek. Okey, maksudnya kita padam sikit ni. Ini 15, ini 16 paling tinggi. Jadi mungkin yang ini kita bagi semua, dia bagi turun. Sebab yang tu paling tinggi. Kalau boleh lakar tu biar dia semua awal-awal. Turun macam tu lah. Okey. Sebab buat dekat tab ni dia susah sikit. Okey. Dapatlah dia punya graf dia. Jadi so sini adalah V sama dengan negatif T kuasa 2 tambah 2T tambah 15. Tetapi kena hati-hati. Nampak tak ni? Kena lakar daripada 0 sampai 5 sahaja. Daripada 0 saat sampai 5 saat saja. Apa kena buat? Kita kena padam yang tak berkaitan. So kita padam yang ini. Padam yang ini. Yang ini padam ni tak ada kaitan lah. Okey. Oh, rupanya yang ini saja kena lakar. Jadi dalam kinematik gerak linear dia kena ikut kehendak julat. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya ini. Grafnya apa? Grafnya kita keluarkan A 1, B negatif 6, C 9. Jadi grafnya senyum. Okey, kalau boleh lakarlah sesmooth yang mungkin ya. Okey, macam tu. So kita tekan EQN. So A1, B negatif 6, C kita 9. Kita dapat 3. X1 3,
X2 pun 3. Okey. Maksudnya kat sini, bila X1 dengan X2 sama, maksudnya dia hanya ada tangent. Dia sentuh saja macam tu. Okey, boleh tak? Tak boleh. Okey. Anggaplah ni garis lurus ya. Okey. Maksudnya ini X, 3 ni sentuh je. Okey. Tadi dia ada pintasan X ni ada 2 tempat kan. Jadi dia memotong lah macam ni. Tapi bila sekarang ni dia hanya ada satu sahaja nilai X. Okey, 3 sahaja, pintasan X ni 3. Jadi dia sentuh saja dia. Maksudnya paksi X ni adalah tangent. Dan maksudnya secara kebetulan ini adalah persamaan paksi simetri. Okey, tak payah cari negatif B per 2A. Kemudian paksi Y. Kita letak je lah paksi Y kat sini. Logik kan, paksi Y kat sini. Okey, sekarang pintasan Y C9. Kosong. Dah siap. Jadi label saja Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Senang kan? Okey, kalau yang ni dia senang sebab dia sentuh sahaja pada paksi X. Seterusnya. Okey. Okey. A sama dengan negatif 2, B sama dengan kosong sebab X tak ada, C sama dengan 18. Satu benda ya. Yang ini dia tak ada apa? Dia tak ada B. Jadi siapa yang dah tahu, dia akan tahu bahawa graf tu akan berada di tengah-tengah paksi Y. Macam tu. Ya, kalau B tak ada, B kosong, dia tengah-tengah paksi Y. Jadi sekarang ni kita buat lengkung. Katalah anda tak tahu benda tu tengah-tengah paksi Y. Kita buat macam biasa. Okey, kita tekan EQN. Iaitu negatif 2. Oh, salah. Sekarang ni A-nya negatif 2. Dia masam lah kan. Dia masam. Okey, salah ya. Dia masam. So, kita padam ni. Dia masam. Okey, macam tu. Dia gunung lah. Okey. So, negatif 2. Kosong dan 18. Okey, X ni adalah 3. Satu lagi negatif 3. Okey. Macam ni. Ni X. Sini negatif 3. Sini 3. Dan confirm lah tengah-tengahnya adalah paksi Y. Boleh tak kat situ paksi Y? Kita letak paksi Y kat sini. Okey, sama luas lah. Okey. Kosong. Okey, dia memang tengah-tengah paksi Y dan confirm lah dekat sini adalah 18. Ya, kalau B kosong terus maksimumnya 18. Dan dah siap dah. Dapatlah sini Fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 18. Okey, senang. Okey, yang terakhir kot. Yang terakhir ke? Yang terakhir. Okey, yang terakhir. Macam biasa, A sama dengan 2, B sama dengan 8, C sama dengan 11. Senyum. Okey, senyum. Kita tekan EQN. 2, 8, 11. I. Yang ni kenapa saya tunjuk soalan yang terakhir ni? Sebab dia ada I. Okey. Kalau kalkulator kelas WIS, dia akan ada I. Dia kadang-kadang dia boleh tunjuk bentuk dia. Macam mana saya nak tunjuk bentuk dia? Ni. Kalau kalkulator kelas WIS, dia tunjuk dalam bentuk nombor hayal ataupun nombor kompleks. Dia ada I kat sini. Tapi kalau kalkulator biasa, kamu punya view tu dia akan ada 2 tanda. Kamu kena hati-hati bila sini R dia buat macam tu. Dia dah lari dah. Macam ni. Kalau dekat kalkulator kelas kalkulator biasa, ni kalkulator kamu, dia ada 2 tanda. Sama ada I dekat atas, dekat bawah ataupun ada R macam ni. Jadi kalau keluar 2 benda ni, maksudnya jawapan ini bukan jawapan dia.
Okey. Maksudnya senang cerita dia tidak ada pintasan X. Okey. Jadi macam ini dia tidak ada pintasan X. Jadi janganlah buat macam ni. Okey. So apa kena buat? Kita buat saja garis melintang dekat bawah ni. Okey, inilah paksi X kamu. Maksudnya jawapan ini bukan pintasan X. Dia tidak ada pintasan X. Kemudian kita kira X sama dengan negatif B per 2A untuk cari dia punya tengah-tengah dia. Negatif 8 per 2 darab 2. Kita akan dapat negatif 8 per 4 sama dengan X sama dengan negatif 2. Okey, maksudnya tengah-tengah ni negatif 2. So cara logiknya paksi Y mesti di sini. Okey. So sini kosong. So sini terus negatif, sini 11. Sebab C nya sini C 11. Dan kita carilah sini nilai minimumnya. Gunakan F negatif 2. So 2 negatif 2 kuasa 2 tambah 8 darab negatif 2 tambah 11. Okey. Okey, kita masuk situ 2 darab negatif 2 kuasa 2 tambah 8 darab negatif 2 tambah 11. Okey, kita dapat 3. Kita dapat 3 So logik lah. So sini 3. Okey, dah siap dah graf kita. So tu dia nama graf fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 8x tambah 11. Jadi dekat sini sebagai akhirnya kena berhati-hati bila kita nak lukis paksi X. Kadang-kadang bila kita tekan EQN, bila ada I dalam kelas WIS ataupun ada R sama dengan 1 ataupun ada I pada kalkulator biasa, itu bukan pintasan X. Maksudnya tidak ada pintasan X. Okey, so cuba latih cara melakar graf sebab dia sangat berguna. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.